Umrah. Hah? Umrah. Murah. Ha. Dan 3. Bukan belum pergi ke? Lagi. Tak ada lampu tak ada. Aku pergi jalan di sini. Oh. Ke mana tak Ingat tahu. ke umrah. Bulan 3. Nah, nanti di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Liridwan ta'ala ala bahri syafaati nabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali kiram ashabihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ulama il amilin, mustahibutlah mustahifatwa mufassirin muhadisi alillah al-kashar billah, imam rasyid imam min tariqah muttaba musufiyah, jami' habaib, jami' rijal ghaib, jami' awliyaka, jami' ustazuna masyaykhina musannifuna abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidina masyaykhina wa muallimina wa azwajina wa auladina wa zuriyatina wa ikhwanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa huquq alaina ajma'in, khususan Sultan Mahmud Al-Ghanawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الهبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على
محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المهاجرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وللبيت أئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan dan kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita. Kita hidup lagi, kita diberi peluang sihat tubuh badan. Alhamdulillah, kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di rumahnya pada pagi-pagi ini. Alhamdulillah, kita dapat membaca ayat suci Al-Quran, dapat berzikir, berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik. Kita lihat lagi sedikit tentang keistimewaan buat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya baca kitab Mustika Ajaib karangan Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Haji Hasan, matan Kadi Muar. Diceritakan bahawa adalah dalam masa Raja Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, ada satu orang muda, pemuda yang ada di dalam negeri Basrah yang membazir atas dirinya. Membazir atas dirinya. Bazir ni apa? Ya, tak buat taat. Ya, waktu hidup, waktu muda sibuk untuk memenuhi kepenuhan keperluan nafsu. Nak seronok-seronok, ya. Nak makan sedap-sedap, nak rehat, nak gembira, ya. Kan orang muda, orang tua pun sama. Kan manusia ni, kebanyakan manusia ni waktu hidup ni dia tak perasan yang dia hidup. Bila dah mati, dah masuk dalam kubur, kata ulama baru dia sedar, Allah, dah mati aku ni. Yang lama ni hidup tak perasan. Kesana ke sini cari duit, kumpul harta, cari duit, bop, mati dalam padang kubur. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kebanyakan manusia di dalam kubur ni kelemasan. Kebanyakan kelemasan. Kenapa? Kerana waktu hidup dia tak sedar. Waktu hidup tak sedar. Tak buat persiapan untuk menghadapi kematian. Macam itulah. Okey, ini cerita satu orang muda kan di Basrah. Ialah orang muda, sibuk dengan kemudaan dia, lupa untuk mempersiapkan diri untuk akhirat. Dan adalah ahli-ahli negeri itu, negeri Basrah itu, memandang kepadanya dengan pandangan yang menghinakan. Kerana apa? Kerana perbuatannya lah yang tiada baik, yang tak baik tu. Jadi orang pandang hina
orang tak hormat lagi. Ya. Kerana kejahatan-kejahatan, kefasikan, dosa-dosa yang dilakukan. Ya. Dulu kalau orang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi hukum-hukum syarak, kan, menyalahi apa ditentukan oleh Allah, orang tak suka. Tapi kalau sekarang orang suka je, kan. Orang buatlah dirasuah, kan, menipu, kan, riba, berjudi, minum arak. Orang saja je tak sembahyang, tak tutup aurat, kan. Orang masih, kan, anggap orang sekarang kan biasa je. Maknanya bab ibadat ni dicakap tu kan bab individu. Bab nak sembahyang, kau nak tutup aurat, itu hak peribadi. Hak asas. Hak asasi. Kebebasan juga. Padahal bukan. Kita orang beriman ni, kita bukan bebas, kita ni hamba Allah Ta'ala. Wajib kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tak solat, dia merupakan satu dosa besar, kehinaan, ya, dalam agama. Ialah tak ikut perintah Allah, dan tak ikut perintah Allah. Macam kita bawa kereta, kita langgar traffic light, lampu merah kita jalan je, kan orang pandang lain macam. Ya, nak mati doknya ni, dia tak, kan, tak sedar, kan. Patutlah kalau aksiden pun orang cakap macam-macam. Ya, sebab langgar lampu isyarat, undang-undang dunia. Tapi kalau langgar undang-undang Allah, orang buat tak tahu je, tak sembahyang, tak tutup aurat, yang penting pakai mask. Tak tutup aurat tak apa. Kan, mask kena pakai. Tu tak kisah. Kan? Nampak salah sangat kalau tak pakai mask, kan. Kalau tak sembahyang, tak tutup aurat, orang tak kisah. Orang tak kisah. Masya-Allah. Nama kita, ya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kekuatan iman, tambah iman kita, tambah faham dalam agama. Baik. Jadi orang tak respect budak muda ni kerana perbuatannya yang tiada baik lah. Tapi dia ada satu perangai, satu perbuatan yang baik. Apa dia tu? Melainkan apabila sampai pada bulan Rabiul Awal, bersiap ia orang muda ni membasuh akan bajunya. Agaknya selama tak basuh baju ke, kan. Maknanya masuk bulan Rabiul Awal tu, dia bersihkan diri dia lah, bersihkan pakaian dia, ya. Dan memakai ia, maknanya dipakai baju yang bersih, yang baik, yang cantik, dan memakai dia dengan bau-bauan yang harum. Kemudian dipakai bau-bauan yang wangi, yang harum, serta bersolek. Kata dia, kita lama kan, kerana dia berhias lah, kan. Dan dia punya misai, janggut, ya, pakai celak, pakai minyak wangi, kan, sikat rambut tu, ya, dan bersolek dia. Dia pakai baju yang cantik, yang bersih, dipakai bau-bauan, wangi-wangian yang baik. Kemudian dia berkemas, bersolek, kan. Dan membuat ia akan jamuan. Dia buat kenduri. Dia buat kenduri, ya. Dan dibaca akan dia kisah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia buat maulid. Jemput orang kampung dia, orang taman dia, negeri tu datang, kan. Orang masjid, orang surau, datang, ya. Orang ni marah macam mana pun, kalau ajak makan datang, kan. Marah macam mana pun, buat jamuan, bagi makan, datang. Ni penyakit kita orang Melayu lah, kan. Penyakit orang Melayu ni, kan, mudah, kan, diperdayakan dengan sedikit habuan. Bagi sikit, habis, selesai. Kalau dulu kan, bagi gula 1 kilo, bagi tepung 1 kilo, bagi kain pelekat, selai,
Bagi payung satu, bagi baju satu. Bagus benar dah kata. Ya. Dulu kan. Sampai sekarang. Kan orang Melayu kita. Masya-Allah. Sebab tu orang bukan Islam dia tak respect kita orang Melayu ni. Khusus kat negara kita ni lah, orang bukan orang Cina. Dia tak respect kita. Kenapa? Dia tahu orang Melayu ni boleh dijual beli dengan nilai yang sangat sedikit. Kita, mengapa orang Melayu jadi macam ni? Sebab orang Melayu ni ditinggalkan agama. Bila kita tinggalkan agama kita, jadi macam ni lah, jadi hina, jadi Melayu. Hina. Tuan-tuan bayangkanlah, orang Melayu kita pun tak berfikir ya, orang Melayu, orang Islam ni boleh jual arak. Jual arak pula 24 jam. Pelik kan? Tak ada fikir. Tapi macam tu, orang tak heran lagi dah. Dekat 7E tu. Orang jual ABC ke, kita jual air tebu ke, jual apa ke, mana ada 24 jam. Tapi arak ni orang jual 24 jam kan 7E tu. Yang tu kan jual orang kita, bangsa Melayu, agama Islam. Tokey dia siapa? Kenapa kita jadi macam tu ya? Dah tak kira lagi lah halal, haram, dosa, pahala, yang penting duit. Allahu Akbar. Orang tak respect kita. Saya macam tu, jual babi. Tu je babi-babi dalam tin tu kat pasar raya. Yang tu kan jual cashier-cashier budak kita, budak Melayu. Padahal bukan tak tahu. Tahu hukum arak ni, hukum babi ni macam mana. Orang jual babi, orang jual arak ni macam mana. Dia yang berkaitan dengan arak ni kan 8 golongan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dilaknat. Tukang buat, tukang kilam, tukang tanam, tukang jual. Bukan dia punya, tukang jual je. Tapi kita buat tak tahu je. Kadang-kadang anak ahli jawatan kuasa masjid, anak orang surau, orang surit, kerjanya kat 7E. InsyaAllah. Ya. Kenapa macam tu kita ya, orang Melayu ni? Sebab tinggalkan agama. Tinggalkan agama. Tu belum cerita. Habis kalau dah dapat sumber daripada sumber yang haram, dia buat makan minum, nanti bagi anak pula, bagi macam mana? Rasulullah bagi tahu darah daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, dalam maksud hadis tu kan, tempat dia untuk api neraka, untuk bakaran api neraka. Kita punya daging ni tumbuh daripada hasil makanan. Apa yang kita makan nanti dia jadi darah. Darah tu nanti jadi daging. Jadi Allah. Ya. Tuan-tuan, kita dah suatu orang bukan Islam, dia tak takut kepada orang Islam ni, tak respect ya kepada orang Islam ni. Kalaulah waktu subuhnya tak semesti Jumaat, tak semacam Jumaat, orang tak respect kita. Orang tak respect kita. Kita orang Islam lebih kurang ada 70% dalam negara kita. 70%. 30% orang bukan Islam. Lebih kurang lah 70% kan. Tapi kan perkara-perkara yang penting, makan minum kita apa semua orang yang pegang. Semua orang yang tentukan. Rugi kita ya. Jadi bila dia masuk bulan Rabiul Awal, budak muda ni dia buat majlis maulid lah. Dia buat majlis maulid kan. Dia tukar pakaian dia, dipakai cantik-cantik ya, dipakai wangi-wangian, buat majlis maulid, bagi orang makan apa semua. Berkekalan lah dia buat ni setiap tahun.
Setiap tahun dia buat macam tu. Lama masa dia cakap. Kemudian apabila mati ia, bila dia meninggal dunia kan, mati ni bukan kira tua muda kan, mati ni bukan kira ada vaksin tak ada vaksin, mati ni bukan kira dah ambil apa tu booster dos yang ketiga tak, dia kan kira bila sampai ajal mati lah. Dia bukan kira mati ni orang sakit, orang tua, orang tak ambil vaksin, bukan, sampai ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, sekian hari, sekian tempat, mati. Jadikanlah sebab dia. Sebab apa mati? Covid kan. Sebab apa mati? Accident. Sebab apa mati? Kan jantung, jangan-jangan. Dan ajal ni sampai bila rezeki kita dah habis. Kita kan bila dimasukkan roh dalam tubuh kita kan, masuk je roh, Allah suruh malaikat catatkan rezeki kita, ajal kita, antaranya dicatat. Rezeki kita, ajal kita. Rezeki kita dah ditentukan. Masuk roh tu dah ditentukan. Rezeki kita ni banyak mana. Contohnya ikan kan, berapa ratus atau berapa tan kita makan ikan, berapa ekor, berapa ribu ekor, semua dah ditentukan. Ayam berapa ekor kita makan selama kita hidup ni, beras berapa banyak, nasi berapa banyak kita makan, sudah ditentukan. Air berapa banyak kita minum, daripada mula kita lahir sampai kita meninggal, semua dah ada dia punya apa tu belanjawan dia, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekian. Apabila bajet kita tu, air kita, nasi kita, ikan kita, makanan kita apa ni dah cukup, sampailah ajal. Ajal tu sampai tu, bila stok makanan kita, stok keperluan kita, minum dah tak ada, dah habis, malaikat dah lihat dah tak ada dah, mati lah. Selagi ada, tak mati. Aksiden macam mana pun ya, tak mati ya. Macam anak sahabat saya baru kan, dia kan kerja kat apa tu, kat lebuh raya tu, last tu kan sekarang ni kan kita berjalan kat sebelah air apa tu Melaka ke atas tu kat Laut Gajah kan, kadang-kadang tengah jalan disekat, ada lori, 3 lori sekat tu, ni sekarang dia jalan kat dia kan. Anak kawan saya tu salah seorang daripada yang lori tu lah, bawa lori apa tu yang bawa lampu tu kan, yang ditahan tu kan, 3 lori dia susun tu, 1 lori disebat oleh trailer sebat dari belakang, berdebum, campak ni, tak ada apa-apa budak dia sebab ajal dia belum sampai, rezeki dia ada lagi, tak ada apa-apa, lori habis hancur. Betul. Nak cerita ajal belum sampai lah. Jadi jangan kita cakap orang tu mati, itulah degil tak nak ambil vaksin. Kan. Pasal mati tu, itulah ambil Sinovac. Orang suruh ambil pizza, dia ambil Sinovac. Kena ya. Kan. Jangan. Dah sampai ajal dia. Kan. Dan bila dia meninggal, pemuda ni meninggal, maka mendengar oleh ahli negeri itu suatu suara dekat langit lah, dia dengar daripada langit ni, dengar suara, berkata dia, ahdiru ya ahlal Basrah washhidu janazah waliyin min awliyaillah fa innahu azizun indi. Dia cakap apa? Hendaklah hadir sekalian kamu, hai ahli-ahli negeri Basrah. Keluar wahai ahli Basrah, pergi sini. Pergi mana ni? Saksikan oleh kamu ya, saksikan oleh kamu akan jenazah satu wali daripada wali Allah Taala. Mari tengok. Mari ziarah, mari hadir. Ini ada wali Allah meninggal ni.
saksikan, maka adalah ia mulia di sisiku. Suara tu kedengaran, adalah ia mulia di sisiku, kan. Maka ahli-ahli negeri itu pun hadir pada jenazahnya. Ramai orang datang, kan. Dia nak tengok di antara orang ni, di antara tanda-tanda dia tu orang yang beruntung, orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala. Antaranya apa? Orang yang menziarahi ketika dia meninggal dunia tu. Ramai orang yang datang, kan. Ramai orang yang doakan dia, ramai orang yang solatkan dia. Itu tanda, kan. Yang mati tu orang yang istimewa, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang kita tak tentu, kadang-kadang orang biasa je tengokkan ramainya orang sembahyang. Sebab ada dalam satu hadis tu, Sayyidina Umar tak silap mengatakan, Rasulullah mengatakan, siap orang kita ni, orang mukmin ni, kalau ada 4 orang menyaksikan kebaikan dia, syurga dia. 4 orang saksikan kebaikan kita, syurga. Rasulullah beritahu. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, kalau 3 orang menyaksikan kebaikannya? Rasulullah cakap, syurga. Kami tanya Rasulullah, kalau 2 orang yang menyaksikannya? Rasulullah cakap syurga. Kan? Bukan macam itulah, kan. Kami kalau Sayyidina Umar tak tanya kalau 1 orang yang menyaksikan. Masya Allah. Ini kalaulah 40 orang, kalaulah satu masjid tu orang solat, kan dia lebih, kan. Saya teringat siapa tu pelakon dulu, pelawak siapa tu, abang tu yang sihat tu, kan, Said yang besar tu, kan, yang gemuk tu, pelawak tu, kan. Masya Allah, dia meninggal tu, kan, sebelum Covid tu, 2019 tak? 2019 ke 2018 tu dia meninggal tu. Subhanallah. Bila nak disemayangkan tu, kan, nak semayangkan tu, dia kat masjid mana dia? Kat Gombak ke mana tu, kan. Waktunya kan lepas asar. Lepas asar. Bila nak solat dia lepas asar tu, penuh orang kat dalam masjid tu. Orang KL ni kan lepas asar tu kan sibuk. Masa tu nak balik kerja, anak lah apa, jam kat jalan ni, kan. Tapi boleh dekat masjid tu penuh orang. Semayang mayat ni bukan macam semayang macam kita sekarang ni. Satu saf ni boleh 3 saf. Saya mayat dulu. Sekarang ya lah. Berapa tu? Berapa ramai manusia tu? Kan? Dan doakan Allahumma rufillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Penuh tu masjid tu. Kan? Itu tanda kita nampak, kan. Oh, insya-Allah Allah nak berikan kemuliaan ni kepada seseorang tu, kita tak tahu tak? Sebab tu kita kena hormati, muliakan orang semua, kan. Baik. Jadi diorang pun, orang Basrah ni pergilah, uruskan jenazah dia, solatkan dia, tanam dia. Selesai. Kemudian selesai daripada menguruskan jenazah ni, tak cerita, kemudian dia cakap mimpi mereka malam tu lah, tak tahu malam tu ke bila ke, kan. Dia cakap kemudian mimpi mereka, maknanya orang Basrah ni sebahagiannya, akan pemuda ni, orang lelaki tu tadi, dengan memakai dengan pakaian sundus. Sundus ni sejenis sutera yang tebal. Dia cakap sutera yang tebal. Dan istabarak, ini sejenis sutera yang nipis, yang halus. Ini sebenarnya pakaian ahli syurga. Ya, kat dunia ni kan orang lelaki mana boleh pakai syurga, boleh pakai sutera. Dan syurga boleh. Ya, dia tengok, dia pakai pakaian syurga ni daripada sutera ni. Maka ditanya akan dia, dengan apa engkau buat dapat ini kelebihan? Macam mana engkau boleh dapat kelebihan macam ni? Orang tanya dia. Jawabnya, ialah dengan sebab aku telah membesar dan menghormatkan hari diperanakkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dibuat maulid tu. Kerana dibuat maulid untuk meraihkan, membesarkan, memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam tu, ya. Dalam Sahih Bukhari pun ada menceritakan tentang Pangah Lahab, Tan Sri Abu Lahab.
Apabila dia meninggal dunia, setahun sesudahnya, ahli keluarga dia tu yang beriman kepada Allah, mimpi berjumpa dengan Abu Lahab ni. Jumpa dia, tanya dia bagaimana keadaan. Dia cakap, aku dalam neraka, kata Abu Lahab. Dalam neraka. Cuma dia cakap, aku ni diberi keringanan oleh Allah Ta'ala. Dia ngaku. Dia cakap dia dapat keringanan daripada Allah Ta'ala pada setiap malam Isnin. Malam tu termasuk siang lah, Isnin. Aku diberi keringanan dan aku dapat minum air daripada jari-jariku, celah jari, antara jari. Dapat minum air. Dapat minum air kosong ni lah. Setiap malam Isnin tu mula sampai siang Isnin. Padahal kan Abu Lahab ni bukan calon-calon orang. Dia punya gangster dia. Kan? Dia nak lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni kan bos segala nabi-nabi, rasul-rasul. Kalau Firaun tu dilawan Nabi Musa. Kan? Qarun, apa tu kan? Haman dilawan nabi-nabi, rasul-rasul alaihi. Kan? Macam tu punya hebat kalau Firaun tu mengaku jadi Tuhan, Namrud tu mengaku jadi Tuhan. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata ulama, mana ada satu surah khas yang cerita tentang dia, laknat Allah pada dia. Tapi Abu Lahab ni special. Kan? Ada satu surah khas untuk dia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ceritakan tentang dia, tentang isteri dia. Bagaimana Allah murka kepada dia. Allah sebutkan ciri-ciri dia, Allah laknat dia. Macam tu sekali. Ya, sebab apa? Sebab dia lawan semulia-mulia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu dia punya teruk, tapi dia dapat keistimewaan dalam neraka. Orang tanya dia sebab apa? Dia cakap sebab aku memuliakan kelahiran Muhammad. Dia memuliakan kelahiran anak buah dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah lahir pada pagi tu, Rasulullah lahir bila? Tengah malam, pagi, duhar, isyraq. Rasulullah lahir bila? Kacau korang ni. Rasulullah ni lahirnya bila? Subuh. Apa hikmah dia subuh tu? Subuh ni menandakan kan, subuh ni menunjukkan apa? Gelap nak hilang, akan terang. Jadi Rasulullah tu keluar, lahir, maknanya nak menerangi alam ini. Hari apa Rasulullah lahir? Isnin, tahulah kan. Berapa hari bulan? 12 hari bulan. Bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Dia 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah, tu Abrahah tu datang ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Tapi dia tak sempat masuk ke kota Mekah. Dekat Mu'asir tu Allah binasakan dia. Allah hantar burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Burung, dipanggil burung ababil tu, satu ekor burung tu bawa 3 butir batu. Dekat kaki sebelah kanan dia, sebelah kiri 2. Lepas tu dekat paruh dia tu pegang. Dilepaskan di atas tentera bergajah tu. Hancur. Allah tak seperti daun kayu yang dimakan ulat. Abrahah tu sempat lari, kan dia mati dekat Yaman. Ya. 50 hari selepas tu Rasulullah lahir. Itu dipanggil tahun tu tahun gajah. Baik, bila baginda lahir pada subuh tu, kan baginda lahir ni dengan penuh gilang gemilang. Malam tu orang Mekah dah melihat bahawa Mekah ni terang lah. Dan ada dia katakan mereka takut, dia cakap bintang-bintang ni turun, dia takut bintang ni jatuh. Jadi terang je malam tu Mekah. Jadi bila Rasulullah lahir ni kan dia cahaya. Dia keluar cahaya menerangi rumah Siti Aminah. Lepas tu keluar terang kat Mekah ni dikeluarkan. Lepas tu cahaya ni lah yang pergi sampai ke Parsi tu. Kan? Api yang disembah oleh orang Parsi tu padam.
Dikatakan api tu 1000 tahun tak pernah padam. Hujan macam mana, kuat, lebat pun apa, tak padam api tu. Yang padam yang tukang jaga api tu padam. 200 tahun satu padam, ganti orang lain. Padam, apinya tak padam-padam. Pagi tu, subuh tu padamkan cahaya Rasulullah tu. Dan cahaya Rasulullah ini menerangi seluruh alam. Tu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam. Okey, baik. Jadi tradisi orang Arab tu bila macam ni, orang ramai nak pergi, orang Mekah ni nak pergi tengok ni. Untuk apa cerita ni Aminah ni? Kan macam ni. Jadi orang datang tengok, Siti Aminah cakap tutup semua tingkap. Tingkap pintu semua tutup, jangan bagi orang masuk. Jangan bagi orang lihat. Dan menjadi adat tradisi orang Arab pada masa tu, orang yang mula-mula akan melihat bayi ni sudah tentu ayahnya. Rasulullah tak ada ayah. Kan, masya-Allah. Rasulullah lahir dah tak ada ayah. Ya, kita alhamdulillah lahir dah ada mak ayah lagi. Jadi atuk dia panggil atuk dia, Abdul Muttalib. Tu datuk dia datang, bawa Rasulullah tengok cucu dia ni luar biasa kan. Ya Allah. Kan, tu dibawa Rasulullah pergi dekat Kaabah. Kan, pergi kat Kaabah tahu. Kan, tu yang dia nak ciumkan Rasulullah dekat Hajar Aswad tu. Hajar Aswad tu datang keluar cium Rasulullah. Hajar Aswad tu keluar cium Rasulullah. Okey, baiklah. Selepas datuk dia yang melihat Rasulullah, yang seterusnya, yang kedua Pak Ngah Lahab, Pak Ngah Abu Lahab, bapa Sri dia. Jadi bila orang beritahu Pak Ngah, kan, Datuk Seri kan, Aminah sudah melahirkan anak, jemput, silakan datang kan. Cakap aku tak sempat lah, busy lah. Masa tu agaknya dekat pilihan raya Melaka, pilihan raya Sarawak pula ya, dekat kan. Jadi busy lah kan, tak sempat. Dia suruhlah Suhaibah. Suhaibah ni hamba dia pergi. Jadi Suhaibah ni pergi. Suhaibah pergi, ialah dilihat Rasulullah tu punya, masya-Allah, dengan cahaya je, dengan apa semua kan. Dia sangat, dia balik beritahulah. Tan Sri dia cakap, yes, Aminah dapat anak lelaki. What? Boy? Kan, Tan Sri takkan nak cakap Jawa pula kan. Boy, I am happy, I am very happy, kata dia. Masa tu memang orang Arab, bukan masa tu, sekarang pun orang dapat anak lelaki ni kan satu perkara yang sangat mengembirakan, membanggakan. Kalau dapat anak perempuan pada zaman jahiliah ni suatu kehinaan, sehingga merah muka ni kalau dapat anak perempuan. Masya-Allah. Kan, suatu membunuh anak perempuan pada waktu itu satu kemuliaan pula. Satu yang mengangkat darjat orang perempuan ni Islam. Rasulullah ni mengangkat darjat orang perempuan ke darjat yang cukup tinggi. Sehingga Rasulullah beritahu keredaan ibu tu menyebabkan keredaan Allah Ta'ala. Kan kita biasa berdengar syurga di bawah tapak kaki ibu macam tu. Maknanya kalau ibu tak reda kita, Allah tak reda. Tak dapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Macam-macam lah. Okay, baik. Jadi bila dia Abu Lahab ni digembira sangat dengan berita kelahiran Rasulullah ni, kan, dia merdekakan Suhaibah ni. Dia kata, dah Suhaibah, kau bebas, kau tak payah jadi hamba lagi. Dia jadi hamba, aku bebaskan kau sebab aku sangat gembira dengan kelahiran Muhammad ni. Dia kan. Kemudian Suhaibah ni kan jadi ibu susu Rasulullah, tapi tak lama, hanya beberapa hari je kata ulama. Ya, hasil daripada inilah, ya, Abu Lahab ni dia gembira ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk neraka, dia kena azab dalam neraka, tetapi setiap malam Isnin, hari Isnin, dia dapat keringanan, dapat minum air dalam neraka kerana memuliakan. Tu satu ulama mengatakan kalau orang kafir, si kafir macam tu dapat keistimewaan daripada Allah Ta'ala dalam neraka, ini kan orang yang beriman. Kalau orang beriman, orang Islam, dia meraihkan kelahiran Rasulullah, sudah tentulah tempat di syurga. Ni macam pemuda ni, kisah ni kan. Kemudian diceritakan lagi bahawa ada pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Tadi Khalifah Harun al-Rashid
Kan? Ada satu orang muda yang mengolek parasnya. Handsome lah. Macam tuan-tuan dulu masa muda. Kan? Dalam negeri Syam. Ini kat negeri Syam pula. Ya. Dan adalah ia ni lalai dengan kesukaannya. Biasa orang muda kan. Kesukaannya apa? Menunggang akan kuda. Naik kereta lah. Macam sekarang ni kereta sport dia apa semua kan. Kereta mahal-mahal. Dia dulu kenderaan dia yang hebat kuda kan. Dia leka dengan kuda dia kan, jadi ke sana ke sini berjalan. Ya. Maka adalah pada satu hari menunggang ia akan kudanya. Tiba-tiba terperanjat kudanya tu. Kuda ni tengah jalan-jalan dia naikkan. Kuda ni terperanjat lah. Entah dia jumpa madu dia ke, kan dia terkejut jumpa bapak tiri dia ke, apa benda kan dia menyebab kuda tu terperanjat. Dia cakap terperanjat kudanya. Ya. Dan melari ia akan dia. Bila terperanjat ni kuda ni lari tak tentu arah. Hingga pada segala jalan-jalan terperanjat dan lorong-lorong negeri Syam itu. Dan tiada ada daya baginya pada hendak menahan akan kudanya itu. Nak berhentikan kuda ni tak boleh dah. Brek depan tak jalan, brek belakang tak jalan, tarik brek angin pun tak jalan. Kuda ni lagi. Kan? Tak boleh dia nak kawal lagi lah. Hingga sampai ia pada muka jalan di sisi pintu istana khalifah. Dah lah jalan kuda ni berlari-lari masuk kawasan istana. Kawasan istana. Ya. Dan kan di jalan ni terlanggar dia tersebat dengan seorang kanak-kanak. Dekat kawasan istana, budak-budak ni tengah main kat dalam tu. Dia langgarnya. Kan? Rupanya siapa yang dilanggar tu? Anak khalifah. Anak khalifah, anak tuanku dah. Kan? Dilanggar dengan kuda tu. Kuda. Dalam kawasan larangan, engkau bawa kereta laju pula, merempik pula tu. Punya salah tu. Masuk kawasan larangan. Langgar kanak-kanak. Kanak-kanak tu pula anak tuanku. Kan? Dan tiada daya padanya hendak mengelak akan bahaya tu. Ya. Langgar anak dia tu, lalu meninggallah budak tu. Laju dia bawa kereta dia, berdebum. Meninggal budak tu. Anak khalifah tu meninggal. Kan? Kita bayangkanlah macam apa besar dia punya masalah ni. Maka seketika itu juga sampailah penghabaran itu kepada khalifah. Mestilah orang beritahu, tuanku, anak tuanku aksiden. Aksiden? Macam mana? Kata dia pelik kan. Entah ada kuda sesat lah, masuk dalam langgar anak tuanku tengah main dia. Mati tuanku? Mati. Maka memerintah ia khalifah menangkap akan orang itu. Tangkap. Raja tangkaplah. Dan dibawa ke hadapannya. Maka apabila nyatalah bagi orang muda itu jadi bahaya yang dahsyat atas dirinya. Habislah aku dia kak. Matilah. Memang kan kes kan orang mati balasnya kena mati ya. Kan? Kena bunuh. Matilah aku, habislah kali dia atas. Terlintas dalam hatinya. Maknanya dia berniat dalam hati dia. Apa dia berkata? Jika dilepas akan dia oleh Allah Ta'ala, kalau Allah lepaskan aku daripada ini balak yang besar ini, aku nak buat satu jamuan yang besar dan aku nak baca di dalamnya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap kalau Allah lepaskan aku nak buat maulid besar-besar. Dia niat macam tu. Baik. Dibawa akan dia ke hadapan khalifah. Dan apabila khalifah ni dia marah, punya marah, anak meninggal. Anak meninggal. Kes pula tu, kes kalau meninggal kes lain, kes dilanggar. Ni kan kawasan istana, mana boleh bawa kereta masuk dalam, laju-laju pula yang kau langgarkan. Marahnya khalifah tu, murka dia. Kan?
Tapi bila pemuda ni datang, dia lihat kepada pemuda itu, maka senyum khalifah tu. Daripada marah tiba-tiba tengok, dia jadi senyum. Pengawal-pengawal, menteri-menteri ni semua hairan. Tuanku tadi marah gila, tapi bila dia lihat pemuda, dia senyum. Dan dia berkata, apa engkau ni pandai sihir? Wahai pemuda, kamu ni tukang sihir ke? Boleh buat sihir ke? Jawabnya, tak. Wallah ya Amirul Mukminin, tak, saya bukan, tak ada sihir-sihir pun. Kan? Maka khalifah tuanku bertitah, afautu anka, aku maafkan akan kau. Jika aku maafkan akan kau. Kan? Tetapi hendaklah engkau habarkan kepadaku apa yang engkau kata dalam hati engkau. Engkau ni yang sebenarnya ada buat apa? Aku boleh maafkan, tapi syarat kau cerita kat aku dulu. Apa yang sebenarnya kau nak buat? Jawab orang muda itu, iaitu, saya telah berkata-kata dalam hatiku. Maknanya dia telah berniat dalam hatinya, jika dilepaskan akan daku oleh Allah Ta'ala daripada ini bahaya yang besar, aku buat jamuan kerana membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuanku mengatakan, aku maafkan akan dikau. Baik, aku maafkan akan dikau. Dan ambil ini 1,000 pound. Bagi duit. Dah dia maaf. Dapat pula 1,000 pound. Kerana maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata tuanku, tak apa, kau ambil ni 1,000 ni kerana maulud Nabi. Yang kau nak buat maulud Nabi tu, kau ambil. Aku bagi kau 1,000 pound. Dan halallah darah anakku bagi kau. Patutnya dia kena bunuh, balas bunuh. Kan? Maka orang muda itu pun baliklah. Dia dekat tuanku dah bebas, balik. Keluar lagi, jangan tunggu lagi. Serta membawa kurniaan khalifah itu 1,000 pound. Dan dimaafkan akan dia daripada kisos. Kerana apa? Berkat niat yang bersih, hendak membaca kisah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kan? Tengok kalau kita lihat, sebab tu ulama mengatakan di antara perkara-perkara yang untuk mustajabkan doa yang mudah, iaitu buat maulid. Nanti doa-doa kita diperkenankan oleh Allah SWT dengan mudah. Ada lagi nanti cerita dalam kitab Syaraful Anam, ada lagi kisah bagaimana orang buat maulid ni kan dapat macam-macam kelebihan. Apa tujuan dia? Moga kita semua ni buatlah maulid kat rumah masing-masing. Ya, masing-masing buat rumah. Macam kita cakap dah minggu lepas kan, kumpulkan anak-anak kita, kan, cucu-cucu kita, buat maulid kat rumah. Kan, buat betul-betul. Mana tahu ini maulid yang terakhir yang kita dapat buat kat rumah kita sebelum kita mati ni. Dan moga-moga itu menjadi sebab kita dapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat besok. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farj ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ta'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf pada semua dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beberapa hari ni pergi.
Sekarang berapa hari? 12.